This call is now being recorded. Okey, saya dah mulakan recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, good. Jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada tajuk baru Okey, baiklah. Sebab saya pun tak expect ramai boleh join sebab cuaca pagi ni agak tidak mengizinkan lah ya. Jadi mana yang dapat join kita teruskanlah. Jadi kawan-kawan yang tak dapat join tu nanti mereka akan tengok rakaman video saya lah. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita nak macam biasalah buka mikrofon, kita baca doa bersama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika Ya Arhamar Rahimin. amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Okey, baiklah. Semua sihat hari ni? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Okey, jap. Boleh nampak paparan saya jelas ke? Jelas. Jelas. Okay, good. Okay, so tajuk hari ni kita akan belajar tajuk baru tajuk baru, tajuk yang baru. Awak boleh nampak kat situ getaran dan bunyi. Apa dia? Getaran dan bunyi. Okay. Jadi saya akan stopkan recording, stop recording pula. Saya akan stopkan presenting sebab saya nak awak tengok muka saya. Saya nak awak tengok apa yang saya nak tunjuk dekat awak. Okay. Boleh nampak muka saya? Okay. Boleh. Boleh nampak saya pegang apa? Tak nampak? Gitar. Kejap. Kejap. Saya tukar background. Kalau ada background ni nanti dia apa? Tak nampak. Tak nampak. Okey. Boleh nampak kan? Nampak tak? Nampak. Ni macam gitar lah. Tapi ni bukan gitar. Ini ialah apa? Ukulele. Apa dia? Ukulele. Yes, ukulele. Ukulele ni adalah dia macam gitar lah. Dia ada string dia, tali dia. Dengar? Dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. Kuat sikit. Okey, kejap. Saya main kuat sikit. Saya tak tahu main. Okey. Ada dengar? Tak. Buka. Ya, dengar? Dengar. Dengar? Dengar sikit. Dengar banyak. Okey. Sebenarnya ini adalah gitar ataupun ukulele lah. Ini adalah satu alat untuk untuk bagi tangan pendek lah. So biasanya permainan ukulele ni kanak-kanak yang main. Kenapa kanak-kanak yang main? Sebab dia pendek. Dia kecil, pendek je nampak. Kecil je nampak. Saya pegang kat badan saya. Sama lah warna dengan baju saya, lebih kurang warna coklat. Ukulele ni anak saya punya. So saya nak ajar tajuk bunyi. Jadi tadi ada antara awak yang boleh dengar bunyi dia. Ada dengar kan? Tak dengar juga? Tak. Macam mana boleh tak dengar ni? Kejap. Tak dengar. Suara. Kejap saya cari mikrofon. Tak dengar? Dengar. Ada tak dengar? Okey, tak apa. Kalau tak dengar tak apa. Sama je kalau awak tengok dekat dalam music kan. Persembahan apa-apalah. Konsert ke dan sebagainya kan. Mereka akan main gitar kan. Betul? Pernah tengok orang main kompang tak?
Pernah. Dia buat apa? Kumpang tu dia petik ke, dia pukul ke, dia tepuk ke, dia hayun. Dia tepuk. Lepas tu dia tepuk kumpang tu, apa jadi kat kumpang tu? Apa awak dengar? Apa awak boleh dengar? Bunyi. Boleh dengar bunyi. Sekarang ni saya nak awak buat satu benda. Awak ketuk meja awak sekarang. Ketuk meja. Dengar bunyi tak? Dengar. Awak Tepuk meja. ketuk meja awak, ada dengar bunyi? Apa? Dengar sakit. Sakit. Memanglah tangan awak sakit kan? Okey. Jadi tu semua sebenarnya adalah tentang bunyi. Tentang apa? Tentang apa? Bunyi. Tentang bunyi. Kita nak tahu macam mana bunyi ni terhasil. Macam mana bunyi boleh macam mana bunyi boleh terhasil. Right. Macam mana bunyi boleh terhasil. Jadi kita nak tengok macam mana bunyi boleh terhasil. Saya akan sharekan semula slide saya untuk awak tengok macam mana kita boleh hasilkan bunyi tadi. Okey. So bunyi bunyi sebenarnya kalau awak tengok dekat dalam apa tu panggil konsert ke persembahan dan sebagainya, mereka akan gunakan jari dia untuk sentuh pada gitar tadi itulah. Untuk gitar tu saya letakkan dekat mic saya. Dengar kan? Okey. Jadi kita nak tengok macam mana bunyi tu boleh terhasil. Okey. Pada masa yang sama awak boleh tengok dekat buku teks awak awak boleh tengok dekat buku teks awak muka surat 112. Okey, muka surat 112. Okey. Tajuk getaran dan bunyi. Apa dia? Getaran dan bunyi. Baiklah, kita nak tanya. Nazifah, gambar atas sekali sebelah kiri. Apa awak nampak tu? Gambar apa tu? Seruling. Seruling ke? Seruling ke? Tengok betul-betul. Awak main kat sekolah tu. Awak guna kat sekolah tu bukan seruling. Recorder. Recorder. Bukan gambar buku teks gambar paparan saya. Gambar paparan dekat skrin saya. Recorder. Yes. Terima kasih Nazifah. Herol. Herol. Muka surat berapa? Herol tengok dekat skrin Herol. Skrin telefon nampak? Nampak Herol? Nampak? Okey, nampak dekat skrin. Okey, sekarang ni Herol bagi tahu saya, bawah recorder tu awak nampak gambar apa? Kompang. Terima kasih Ayatul Husna. Okey, yang warna-warni tu apa tu Ayatul Husna? Jawapan dia ada dekat dalam buku teks. Dia mula daripada huruf X. Bukan X-Men. Xylophone. Xylophone. Apa dia? Xylophone. Xylophone. Dan yang terakhir sekali ni, Zakwan dia termenung je. Baju sampai nampak dada. Seksi gitu. Zakwan, cepat. Yang last sekali. Gambar apa Zakwan? Gitar. Alright, good. Ini yang biasa awak jumpa common biasa. Betul. Xylophone ni awak main masa kecil-kecil. Selain daripada xylophone ni, ada satu lagi alat permainan muzik. Yang dia seolah-olah xylophone. Kejap lagi nanti saya terangkan. Okay. Kita nak tengok macam mana boleh terhasilnya bunyi pada alat-alat muzik ni. Mari kita lihat satu persatu. Apa yang berlaku pada recorder? Awak main recorder betul? Kan? Awak main recorder waktu Ya, tapi tak main dah. Dia tak main dah ya? Faril. Dah mandi ke Faril? Dia baru bangun tidur. Okey, seterusnya. Kita tengok apa yang berlaku sebenarnya pada recorder. Boleh nampak tak?
Udara, boleh Bapak? Boleh. Okey. Udara di dalam recorder, saya ulang udara di dalam recorder bergetar. Maksudnya bila awak tiup, daripada mulut awak tu ada keluar udara, betul? Kan? Okey. Jadi udara tu terperangkap dekat dalam recorder tadi. Jadi udara tu akan bergetar. Tahu bergetar? Bergetar tu macam tali lah, bergetar. Jadi getaran udara tu akan menghasilkan bunyi. Dan seterusnya kita lihat. Apa jadi pada xylophone? Permukaan xylophone tu, bar dia tu, permukaan dia tu akan bergetar. Bila awak ketuk je, dia akan bergetar. Dan seterusnya kita tengok apa jadi pada kompang. Kompang orang main, orang palu, betul? Palu tepuk kompang tu, betul? Kan? Jadi bila dia tepuk, apa jadi pada permukaan kompang tu? Dia akan bergetar juga. Dan bila bergetar akan menghasilkan bunyi lah. Dan yang seterusnya yang tadi saya tunjuk dekat awak, apa jadi pada tali gitar tadi? Tali gitar tu pun akan bergetar. Jadi sebenarnya awak nampak perkataan yang berulang-ulang kali tu adalah bergetar. Tu bergetar. Bergetar tu. Vibration. Kalau dalam bahasa Inggeris adalah vibration. Kan? Vibration. Kalau guna phone, kan kalau kita silentkan phone kita kan kita letak kat mode vibrate kan? Dan awak boleh rasa dia punya macam tu kan? So itu adalah vibration, getaran. Getaran tu akan menghasilkan bunyi. Jadi sebenarnya apakah itu bunyi? So mari kita lihat di situ. So getaran daripada objek ataupun bahan akan menghasilkan apa? Bunyi. Jadi sebenarnya bunyi tu terhasil daripada getaran. Saya ulang bunyi akan terhasil daripada getaran. Jadi apa benda yang getaran sekalipun akan menghasilkan bunyi. Paling senang sekali ialah awak buat bibir awak. Kan? Awak buat bibir awak buat macam orang orang yang berlatih nyanyian tu. Boleh? Boleh buat? Okey, sekarang semua orang on microphone. Buat bunyi tu. Bibir awak tu rapat. Kan? Buat 1, 2, 3. Kita dengar bunyi tak? Menyembuh-nyembuh air dulu. Ada kan dengar bunyi? Right. Okay. So dah dengar bunyi Okay, semua orang dah dapat buat bunyi tu. Okay, jadi bunyi yang terhasil tu adalah getaran bibir awak. Bibir awak bergetar dan akan menghasilkan bunyi. Alright, mari kita lihat pada seterusnya. Okay. Okay, awak lihat kepada slide saya yang seterusnya sama juga dalam muka surat. Muka surat 114. Saya ulang. Buku teks, muka surat 114 yang mana seorang pakcik ni jual aiskrim kan, dia pakai loceng. Ting 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 ting. Dengar bunyi loceng je dia pergi beli aiskrim. Jangan salah faham Nanti kan kat rumah awak kan mendengar bunyi loceng awak kata orang jual aiskrim, padahal sebenarnya orang India sembahyang. Tahu tak? Orang India orang India dia bersembahyang dia guna loceng lah juga. Nanti kan awak lalu pakcik Mutu ni jual aiskrim lah. Padahal sebenarnya pakcik Mutu bukan jual aiskrim. Farisha senyum. Farisha pernah dengar orang India tu main bunyikan loceng ke Farisha? Farisha? Pernah dengar? Tak pernah. Okey, kat rumah saya. Pernah. Okey. Saya rumah saya dekat dengan orang India lah. Jadi petang-petang bila saya jogging tu dalam pukul 6.45 macam tu dia main dia bunyikan loceng dia lah. Bila dia bunyikan loceng dia itu waktu dia sembahyang cara agama dia lah. Okey, jadi dekat sini loceng tu dibunyikan untuk menjual aiskrim. Jadi ada 3 orang murid tu. Ada Faris, Teruni dan Melan.
Jadi diorang berada di dalam kawasan tempat yang berbeza, kedudukan yang berbeza. Seorang di depan, dua orang di tepi kiri dan kanan. Jadi walau macam mana pun, mereka masih lagi boleh dengar bunyi yang dikeluarkan oleh loceng tersebut. Macam juga awak kat sekolah lah, kan? Cikgu dekat bilik guru, guru besar dekat dalam office, kan? Kemudian Faizuddin dekat toilet, dia pergi toilet. Kemudian Faril dia pergi beli buku dekat kedai buku. Kemudian contoh Harold pula dia pergi jumpa abang dia dekat darjah 5. Jadi dalam satu waktu yang sama, kamu berada di tempat yang berbeza. Tetapi pada jam 8.10 pagi, loceng sekolah berbunyi. So semua orang boleh dengar loceng yang sama. Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi awak dengar loceng yang sama walaupun awak berada di tempat yang berbeza. Jadi kenapa awak boleh dengar loceng tu? Kenapa awak boleh dengar bunyi tu? Macam juga mak awak panggil awak kat bawah kan. Mak awak tengah masak-masak, tiba-tiba hujan. Baju kat luar boleh angkat. Mak awak jerit, Atika! Angkat baju! Kan contohlah. Awak boleh dengar suara mak awak sedangkan awak dekat dalam bilik kan. Bukan sebab mak awak jadi Tarzan tau kan. Tapi sebab bunyi tu, bunyi yang dikeluarkan oleh suara mak awak lah. Okay, jadi kenapa kita boleh dengar bunyi tu? Kenapa? Mari kita lihat kenapa sebenarnya. Mengapa? Baca di situ sama-sama semua orang. Mengapa? Kerana bergerak ke semua arah. Yes. Maksudnya kenapa? Kenapa awak boleh dengar? Yes. Kenapa awak boleh dengar bunyi loceng awak dekat kelas darjah 5? Toilet kan? Tadi Pasal tu Atika? Ya. Okey. Jadi kenapa? Kenapa awak boleh dengar loceng tu dari tempat yang berbeza? Kenapa awak boleh dengar loceng aiskrim tu dari tempat yang berbeza? Kenapa? Kenapa? Kerana bunyi bergerak ke semua arah. Okey, saya beritahu awak bunyi berbeza dengan cahaya. Okey. Cahaya dia bergerak lurus saja. Saya ulang Okey. Cahaya bergerak lurus saja. Kita dah belajar tentang cahaya pada subjek topik yang lepas kan. Jadi cahaya boleh nampak. Okey, kalau suluh ke depan, tempat depan saja. Baiklah, tapi untuk bunyi dia bergerak ke semua arah. 360 darjah. Boleh ke belakang, boleh ke depan, boleh ke kiri, ke kanan, atas, bawah. So mana-mana sahaja cahaya bunyi boleh bergerak. Jadi adakah bunyi ini bergerak? Ya, bunyi bergerak. Adakah cahaya bergerak? Ya, cahaya bergerak. Bagaimana pergerakan cahaya? Cahaya bergerak lurus. Bagaimana pergerakan bunyi? Bunyi bergerak ke semua arah. Mana-mana sahaja pun bunyi boleh bergerak. Okey, seterusnya. Okey, mari kita lihat pada muka surat 115. Okey, 115. Bunyi boleh dipantulkan. Contoh, awak masuk dekat bilik ataupun tempat yang tak ada perabot lagi, kan? Bilik tu kosong. Awak jerit, hello. Betul, awak boleh dengar suara awak semula. Betul? Kan? Hello. Hello. Betul. Hello. 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 Betul je. Saya cantik. Saya cantik. Saya cantik. Tak ada pun awak jerit, saya cantik. Dia jawab, oh buruk. Oh buruk. Oh buruk. Ada? Ada. Saya kurus. kalau macam tu saya pun lari. Kan? Saya pun lari. Saya kurus. Kegemuk. 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 Mana tu? Takut. Macam mana tu? Jadi itu sebenarnya kalau bahasa yang mudah kita faham, sebenarnya itu adalah apa? Dia mula daripada huruf G. Echo. Itu English. English Faiz. Thank you. English. Echo. E-C-H-O. Echo. Tapi kalau bahasa Melayu apa? Dia 4 huruf je. Siapa tahu? Cepat. 5 saat. 5. 4. 3. 2. Rusaknya. 1. Alah, tak tahu. Kejap lagi cikgu tunjuk. Okey, mari kita lihat muka surat 115. 115. Dia
jerit. Disebut. Hello. 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 Tak ada pun. Hello. Dah makan ke? Nasi lemak. Sedapnya. Tak ada. Tak ada bunyi macam tu Alright. Kalau macam tu Atika kata dia pun lari dia pun lari. Alright. Jadi selalunya bunyi-bunyi macam ni ada di mana? Di gua, di bilik yang kosong kan. Kenapa sebab jawapannya adalah bunyi boleh Betulkan. yes, bunyi boleh dipantulkan. Saya ulang sama seperti cahaya. Cahaya boleh dipantulkan. Bunyi boleh dipantulkan. Jadi bila awak, tapi syarat dia, dia ada syarat tau. Macam cahaya dipantulkan pada permukaan berkilat kan. Okey. Bunyi pula dipantulkan pada permukaan yang keras. Permukaan yang keras. Contohlah kita boleh buat eksperimen. Katalah orang tu pindah rumah kan. Bilik tu kosong. Bilik tu kosong, dia jerit. Hello. 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 Lepas tu kan dia tak puas hati. Cikgu kata keras. Dinding ni keras. Dia nak buat eksperimen. Dia letak dinding dia dengan lembut, benda-benda lembut. Contoh dia letak bantal. Hamik kau. Dia letak bantal dalam bilik tu. Dia letak tilam dalam bilik tu. Dia letak toto dalam bilik tu. Banyak-banyak dia letak toto, tilam, selimut, baju, teddy bear semua dia letak dalam bilik tu. Hanya dia dengan bear, dengan selimut, dengan bantal yang ada dekat dalam bilik tu. Betul dia jerit lagi sekali. Hello. Awak rasa dia dengar tak bunyi hello lagi? Tak. Yes. Sebab bunyi itu telah diserap. Bunyi itu dah serap, dah masuk dekat dalam bantal. Tidur dengan bantal. Tak adalah, bunyi itu dah diserap. Jadi bunyi itu telah diserap. Bunyi itu dikeluarkan bunyi. Hello, hello, hello. Tapi hello tu tak dapat dipantulkan. Sebab diserap oleh objek-objek atau benda yang lembut tadi. Sebab tu bila awak dah pindah rumah, awak letak mak awak beli cushion, beli sofa, dan ada karpet, dan ada langsir dan sebagainya. Jadi bunyi tu dah tak ada dipantulkan. Baiklah, kita lihat di sini. Okey. Jadi dekat situ, contoh dia menjerit di dalam gua. Dia jerit dalam gua, tapi awak tak adalah nampak lengkung-lengkung tu kan. Betul lah, awak cuma dengar suara awak saja. Jadi warna biru tu adalah arah pergerakan bunyi dan warna merah tu adalah arah pantulan bunyi. Okey, jadi di situ bunyi, boleh nampak paparan saya sama saja seperti buku teks. Bunyi dipantulkan apabila terkena pada suatu permukaan yang keras. Okey, terkena pada satu permukaan yang keras. Okey, yang baru masuk saya ulang sekali lagi saya minta tolong kerjasama, tolong tulis nama Kalau awak dah tulis nama tak perlu tulis nama lagi lah. Alright, kita ada 18 orang sekarang. Alright. Okey, seterusnya dia kena pada satu permukaan yang keras, dia akan dipantulkan. Jadi kalau kena permukaan lembut apa jadi? Dia akan diserap. Jadi bunyi tadi tu akan diserap lah. Dia tidak akan dipantulkan. Jadi awak kena ingatlah, kalau bunyi dipantulkan hanya terkena pada permukaan yang keras sahaja, tidak ada permukaan yang lembut. Jadi apabila kita menjeritlah, cakaplah dekat tempat yang ada langsir ke, ada sofa ke, ada cushion ke, ada karpet ke dan sebagainya, bunyi tersebut tidak akan dipantulkan. Dan semua ni dipanggil sebagai apa tu? Apa tu? Pantulan. Bukan ni yang warna kuning tu. Perkataan warna kuning tu. Gema. Tadi Faizuddin dah sebut dalam bahasa Inggeris. Echo. E-C-H-O. Echo. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai gema. Apa dia? Gema. Jadi gema tu adalah bentuk bunyi yang boleh dipantulkan. Alright, seterusnya. Habis kelas kita. Habis dah? Sekejap je kelas kita hari ni. Sebab kenapa saya buat sekejap je? Hujan. Sebab bukan hujan. Bukan hujan Danish. Sebab lepas ni kerja awak banyak. Saya terangkan
Boleh saya terangkan? Okay, dengar dengan jelas ya. Tolong dengar dengan jelas. Alright, dengar betul-betul. Okay, sebaik sahaja selesai GM kita pada hari ini, awak akan tengok mesej saya yang saya post di dalam channel kelas. Okay, saya ulang Arahan untuk tugasan pada hari ini, saya akan share pada channel kelas. Okay. Yang mana di dalam channel tersebut, di dalam mesej tersebut, saya ada bekalkan 2 video. Saya ulang ada 2 video untuk awak tengok. Okey, ada 2 video awak tengok, video YouTube. Satu video tu dalam lebih kurang 5 minit macam tu. Kita punya kelas 2 jam. Kelas kita adalah 2 jam. Jadi, awak tengok video tu dalam lebih kurang 15 minit, 5 minit macam tu Okey, lepas awak tengok video tu, awak akan buat nota dari video tu. Okey, saya bagi tahu kat sini buat nota berdasarkan slide. Slide tu adalah slide saya. Slide saya ni nanti saya akan sharekan juga slide ni. Saya sharekan juga 2 video tu. Okey. Jadi daripada video yang awak tengok, daripada slide kita sayang saya GM hari ini, awak buat nota. Jangan print, jangan photostat, tak mau tampal. Tulis nota awak. Okey. Perlu lukis gambar tak? Tidak perlu. Jika awak rasa awak nak buat hiasan lukisan gambar di nota tersebut, terpulang. Sebab nota yang awak hasilkan tu mengikut kreativiti awak sendiri. Alright? So nota tu nak salin kat mana? Buku sains. Buku nota sains atau buku latihan sains. Mana-mana buku yang ada bersama awak. Kemudian itu kerja yang pertama. Kerja yang pertama. Saya ulang Mula-mula tadi awak salin. Mula-mula tadi awak tengok video. Selepas awak tengok video, awak buat apa? Awak tengok video, lepas tu awak buat nota. Selepas awak buat nota tu, ada satu link, ada satu link latihan. Link latihan untuk awak buat. Okey, awak klik link tersebut, kemudian awak buat sebagai latihan tambahan. Tidak perlu screenshot latihan tu. Kenapa? Nanti kan kawan-kawan dapat jawapan, kan? Okey. Saya ada data, saya ada rekod dekat situ. Jadi, ada 3 tugasan awak kena buat hari ni. Tapi, janganlah kata cikgu banyak sangat ni cikgu nak kena buat. Awak ada masa sampai pukul berapa? Pukul berapa kelas kita habis? 10. Sampai pukul 10 sains, kan? Kemudian awak boleh buat sehingga hari Jumaat. Sehingga hari Jumaat. Jangan kata cikgu kena buat cepat-cepat ni, cikgu nak beritahu nama siapa yang tak buat. Tidak. Yang paling penting sekali adalah awak kena isi kehadiran tu dulu. Isi kehadiran dulu, kemudian baru awak buat kerja awak. Kemudian kerja tu boleh awak siapkan sehingga hari Jumaat. Ada masalah awak boleh message saya. Itu je ceritanya. Ada masalah boleh message Cikgu Leha. Boleh? Alright. So, saya ucapkan terima kasih pada siapa-siapa yang semua orang yang boleh join kelas saya pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi, saya endkan recording saya sekarang. Jangan live dulu sekejap, jangan live dulu. Kita nak ambil gambar. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Awak boleh sambung tugasan awak. Selepas ni besar mulut Auf menguap. Tutuplah mulut Auf. Macam baru bangun tidur je Auf ni. Alright, awak boleh sambung kerja awak lepas ni Okey, jaga diri jaga diri, jaga SOP. Kalau boleh tak payah keluar main dengan kawan-kawan, duduk rumah jaga diri. Boleh? Alright. Okey, jap saya ambil gambar.